Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Sudah kau buatku percaya dengan keyakinan yang semu membiru, tenggelamku dalam sebuah kepalsuan yang kau racun untuk membalut malu. Terus lirik berbagi doa yang pernah ku ucap, surga tak menjawab. Betapa sungguh teganya mencuri yang digariskan untukku hati.
Jangan terkejut betul penonton-penonton wanita hari ini. Kami bawakan kepada anda penyanyi. Penyanyi lagu Dawai iaitu Fazilah Intan. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang ke studio wanita hari ini. Terima kasih atas undangannya, senang sekali. Ya. Saya rasa kamu pun tahu kan, memang Fadilah ataupun lagu Dawai ni memang sangat-sangat popular di Malaysia. Tahu tak? Tahu. Okey, kita nak ucapkan tahniah juga atas kejayaan lagu ini dan bagi peminat-peminat di Malaysia kan, lagu ni memang dah pun dikeluarkan pada September tahun lalu dan kemudian mula popular di Malaysia pada Oktober lah tahun 2023 bila ada keluarnya filem yang telah pun keluar pada tahun lepas itu. Tapi mungkin nak kongsikanlah sikit sebab mula-mula orang tak faham tentang lagu Dawai ni, dia ingat Dawai. Tapi mungkin boleh kongsikan apa maksud Dawai tu. Jadi sebenarnya Dawai itu kalau di Indonesia artinya itu alat musik petik gitar. Nah, tapi banyak teman-teman Malaysia tuh yang bilang di aplikasi sosial media dia bilang Dawai itu pagar besi, kawat besi gitu. Terus kok apa nyambungnya gitu, gimana? Nah, sebenarnya Dawai itu adalah alat musik petik gitu dan menceritakan kalau misalnya di lagu ini itu tidak semua orang itu kehidupannya mulus atau kehidupannya sempurna. Pasti setiap orang punya masalah dan tantangannya masing-masing. Jadi mengajarkan kalau setiap manusia harus kuat dengan semua problemnya. Sebab tu lirik dia tu Dawai yang telah lama ku petik, sumbang dan terus lirik berpekik gitu. Mungkin Fadilah nak ceritakan jugalah siapa yang buat lagu ini, siapa dari segi liriknya, dari segi music videonya yang kita nampak. Siapa yang cipta? Yang ciptakan ada di sini orangnya. Ada di sini. Iya. Ada Kak Hendro Jasmoro, beliau yang menciptakan lagunya sama Kak Albert Jono dari Resonate Jakarta. Terus sebenarnya aku pribadi juga belum kenal beliau dan baru kenal karena lagu ini juga. Iya, dan alhamdulillahnya ternyata banyak yang suka dan proses pembuatan lagu ini pun juga dari recording dan music video sampai rilis itu cuma 2 minggu. Sekejap je. Iya, karena dikejar waktu mau rilis filmnya itu. Jadi maksudnya memang lagu ni dipilih untuk menjadi soundtrack ataupun runut bunyi untuk filem tersebut. Betul. Okey, jadi bila dah keluar filem, dah keluar lagu, tiba-tiba meletup ataupun popular lagu ni, bagaimana sambutan ataupun perasaan awak sendiri? Senang sekali, apalagi sebenarnya lagu ini viral duluan tuh di Malaysia, baru di Indonesia. Iya. Bahkan kalau di Indonesia belum pernah sampai chart nomor 1. Selalu kalau di digital platform paling tinggi tuh chart nomor 4 gitu. Tapi kalau di Malaysia waktu itu berkali-kali nomor 1. Saya lagu ni saya jadikan ni background music untuk TikTok. Takut saya. Terima kasih. Fadilah sendiri pernah jangka tak lagu ni akan jadi hit sampai ke negara jiran? Enggak, karena kemarin itu prosesnya juga sangat cepat, nggak ada sama sekali strategi marketing yang aneh-aneh atau yang berlebihan. Kita benar-benar berkarya dari hati aja dan ternyata direspon sangat baik, itu sangat berkah buat kami. Alhamdulillah. Ini daripada hati, usaha kerja daripada hati dan juga rezeki yang Allah berikan. Dan kali ini datang bukan tangan kosong, datang juga sebenarnya ada nak kongsikan sesuatu kepada peminat-peminat di Malaysia. Mungkin boleh kongsikan apa yang nak dikongsikan? Jadi sebenarnya Fadilah kesini itu dalam rangka mau promo karena mau konser bersama Wali di Penang. Jadi buat teman-teman semuanya yang di Malaysia yang pendengar lagu-lagu Fadilah, jangan lupa buat beli tiketnya di tickettoyou.com.my karena di situ dijual semua tiketnya, ada tiket meet and greet juga, jadi bisa ketemu Fadilah juga. Dan untunglah dah jumpa. Boleh dekat-dekat. Iya betul. Dan tiketnya itu selling fast, jadi harus cepat. Dan kalau ada kalau teman-teman check out-nya kasih promo code Dawai itu ada diskon spesial 10%. Promo code Dawai. Okey, Fadilah nak tanyalah, selalu ke Malaysia? Sebenarnya Fadilah sering ke sini karena suka liburan ke Malaysia. Karena Malaysia sangat indah dan dekat sama Indonesia, jadi suka ke sini karena liburan gitu. Okey, jadi kalau dekat Malaysia suka makan apa? Biasanya nasi lemak, terus nasi kandar. Kalau di Penang udah pernah coba aku nasi kandar. Terus habis itu suka apa lagi ya? Semuanya tuh enak. Macam-macam lah. Okey, tapi nak tahu jugalah kalau di Malaysia ni siapa antara artis yang mungkin Fadilah teringin lah kalau satu hari nanti diberi peluang untuk sama-sama berkolaborasi? Aku suka banget sama Aina Abdul, Siti Nurhaliza. Terus ada salah satu konten creator juga namanya Amsyar. Itu dia pernah cover lagu Dawai dan viewersnya jutaan. Dan menurut aku kenapa lagu Dawai ini bisa viral tuh juga karena covernya dia. Jadi pernah jumpa kan? Pernah. Jadi aku pingin juga suatu hari nanti kalau ada kesempatan mau collab juga sama dengan Amsyar. Okey, Amsyar dengar tu Amsyar. Dengar ya. Tapi tadi ada sebut Siti Nurhaliza, ada sebut Aina Abdul. Mereka juga ada cover lagu Dawai ni. Iya.
Sangat senang dan kaget banget, bahkan sampai sekarang masih kadang beneran nggak ya tuh lagunya di cover, karena dulunya Fadila kan berasal dari content creator yang suka cover lagu. Jadi di saat suatu hari sekarang ini ternyata lagunya Fadila yang di cover sama banyak orang, apalagi artis-artis terkenal itu, ini beneran atau enggak? Rezeki ya. Iya. Okey. Mungkin ada sesuatu juga nak disampaikan kepada penonton-penonton wanita hari ini dan juga peminat-peminat Fadilah di Malaysia ni, ataupun mungkin ada selain daripada konsert, ada perancangan lain lah nak keluarkan single yang terbaru ke, atau bagaimana, boleh kongsikan? Iya, jadi kemarin 2 hari yang lalu baru selesai habis rekaman single baru. Wow. Jadi sebenarnya fokusnya tahun ini pingin ngeluarin banyak karya sih, karena mumpung orang-orang masih ingat sama Dawai, jadi pingin banyak ngerilis lagu-lagu baru gitu. Fadila, nak kekalkan momentum tu. Kekalkan momentum. Fadila, kalaulah peminat-peminat di luar sana nak berinteraksi dengan Fadila ke mana agaknya social media dan sebagainya? Ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube, dan semuanya namanya Fadila Intan, biar gampang ingatnya. Semua nama Fadilah Intan. Fadilah Intan. Ingat Biar ya. hafal. Okey. Jadi lebih mudah lah untuk anda ingat sebab namanya semua sama, Fadilah Intan. Okey. Jadi kalau anda mungkin nak terus cover lagu Dawai ni, jangan lupa untuk tag Fadilah Intan di mana-mana platform media sosialnya. Dan berapa hari di Malaysia ni? Sampai hari 13 tu apa ya? Jumat. Hari Sabtu. Ya. Okey. Jadi akan terus berada di Malaysia sampai hari Sabtu ni. Jadi selamat maju jaya atas apa sahaja yang dilakukan, dan semoga konsert yang bakal berlangsung juga akan terus orang kata berjaya dengan ramai penonton-penonton dan peminat di Malaysia ni. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Fadila. Thank you so much kerana sudi bersama kami di Wanita Hari ini, dan juga persembahan istimewa buat penonton-penonton kita di Wanita Hari ini. Baik, Fiza, itu dia mukadimah dan juga kita punya pembukaan Wanita Hari ini yang mendayu-dayu. Untuk hari ini, hari Khamis 10 Januari 2023. Seperti biasa, kami sentiasa doakan apa saja yang kita semua lakukan untuk hari ini semuanya dipermudahkan. Okey. Dan bila kita bercakap tentang apa saja yang kita lakukan dipermudahkan ini kan, kalau kita tahu dari masa ke semasa ada pelbagai perkembangan terkini berita yang dikongsikan kepada anda. Ini yang berlaku di beberapa kawasan lah. Kalau kita lihat ada kawasan-kawasan yang masih lagi banjir. Bagi setengah orang mungkin kita dah bersedia dengan pelbagai orang kata persediaan-persediaan tertentu. Tapi bagi individu-individu ini pula di kawasan-kawasan yang tertentu, iaitu ini yang kita nak kongsikan daripada paparan yang mana 30 wanita ini menggayakan pelbagai fashion busana tradisional di waktu musim banjir ni sambil menangkap ikan. Mereka sertai pertandingan memancing ikan menggunakan joran pelepas salap pada musim tengkujuh. Kata orang kan di sebalik ada ujian di musim tengkujuh ini, ada juga yang mengambilnya dari sudut yang positif asalkan ataupun selagi mana keselamatan itu diutamakan, Fiza. Ya, ini apa yang dilakukan di pesisir Ulu Tembeling, Pahang Jerantut. Cantik kan? Mereka memakai baju berkain sarung, bertudung batik, busana tradisional untuk menjalankan aktiviti ini. Macam Syirah katakan tadilah, yang penting keselamatan harus perlu dititik beratkan. Okey, baik, itu mengenai musim tengkujuh di sekitar Pantai Timur. Kita nak, kalau boleh kita nak kemas kini juga sedikit update mengenai kes pembunuhan kanak-kanak autism, iaitu adik Zain Ryan, yang mana siasatan polis ketika ini telah pun melepasi 90% keseluruhan siasatan termasuk elemen forensik, patologi, keterangan saksi dan juga siasatan di lokasi kejadian. Dan menurut PDRM juga berkemungkinan mereka akan melakukan penangkapan ke atas suspek yang dirasakan bertepatan dengan lebih 50% kebarangkalian berdasarkan maklumat sedia ada, Fiza. Tapi apa yang dikongsikan juga di sini, katanya cabaran yang dihadapi dalam siasatan kes adik Zain Ryan ini adalah polis tidak mempunyai motif sebagai petunjuk utama. Yang penting dalam siasatan terhadap mana-mana kes jenayah. Tapi kita doakan semoga urusan ini terus dipermudahkan dan penjenayahnya akan terus dapat ditangkap secepat mungkin, insya-Allah. Insya-Allah. Dan kita sebagai orang luar, kita sebagai orang awam beri ruang kepada pihak polis untuk melakukan siasatan dan juga untuk melakukan tugas mereka. Seperti biasa, itu juga antara perkembangan terkini yang sering kali kita kongsikan di awal rancangan kita. Dan hari ini, Fiza, kita ada satu topik yang kita nak tarik perhatian penonton di luar sana, iaitu
mengenai penceraian. Kalau kita bercakap mengenai penceraian, mengenai perpisahan, kekecewaan ini pastinya berkait rapat dengan emosi, Fiza, kan? Betul. Bila bercakap tentang perceraian ini, ia bukan saja melibatkan dua individu yang bergelar suami dan isteri, namun ia juga mungkin boleh melibatkan anak-anak dan juga seisi keluarga. Namun, ramai juga sebenarnya yang boleh mengalami depresi selepas perceraian. Itu yang telah dikongsikan oleh Syirah tadi, iaitu bercakap tentang perasaan. Ini yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Kalau anda mungkin ada sebarang komen, pendapat ataupun pandangan tentang topik kita pada hari ini, anda boleh terus kongsikan di WHI TV3 Facebook ataupun di Instagram WHI TV3. Baik, sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Sekarang ni baru aku betul-betul rasa kehilangan dia. Faham. Aku tak sangka semua benda ni berakhir macam ni. Lama, Yas. Aku cuba nak buka hati aku untuk dia. Perpisahan dalam perkahwinan sememangnya sesuatu yang menyakitkan. Malah, tiada mana-mana pasangan yang mendirikan rumah tangga ingin melalui fasa perpisahan maupun perceraian. Bagaimanapun, saban tahun, kes perceraian yang berlaku dalam negara dilihat menunjukkan tren yang semakin membimbangkan. Peningkatan bilangan kes ini kebanyakannya melibatkan pasangan yang berusia 30 tahun ke bawah disebabkan oleh pelbagai punca yang berlaku hingga mampu memecah belahkan institusi perkahwinan. Namun begitu, kemelut rumah tangga yang dilalui hingga berlakunya perceraian ini boleh menyebabkan bebanan emosi yang mampu membawa kepada kemurungan yang berpanjangan kepada pasangan yang bercerai, tidak kira lelaki maupun wanita. Kesukaran menerima hakikat serta penat mengendalikan kes mahkamah seperti tuntutan nafkah dan hak penjagaan anak antara yang menjadi faktor utama berlakunya kemurungan selepas perceraian. Persoalannya, bagaimanakah cara untuk menguruskan emosi dan apakah peranan keluarga dan masyarakat bagi membantu individu yang terlibat dengan perceraian supaya tidak merasa tertekan. Baik, setiap pasangan yang berkahwin itu pastinya kita mengharapkan mahlika yang dibina itu kekal sehingga akhir hayat. Akan tetapi ada di antara kita yang mungkin hubungannya terputus di tengah jalan dan juga tidak seperti apa yang kita harapkan, dan ini menimbulkan depresi selepas perceraian. Ada orang dia boleh orang kata mengambil titik tengah dan menganggap ini perkara yang telah selesai. Tapi ada setengah orang dia ataupun mungkin dia tak bersedia dengan keadaan ini, dia merasakan itu satu tekanan yang besar buat dirinya. Ini yang kita nak kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio hari ini. Kita bersama dengan Cik Fazli Yusof, perunding motivasi kita. Assalamualaikum, apa khabar Cik Fazli? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Lama Cik Fazli tak datang ke set WHI ni. Jadi selamat kembali ke set WHI. Terima kasih jemput. Okey. Cik Fazli, mungkin kita boleh mulakan topik perbincangan kita pada hari ini tentang, kalau kita cakap tentang depresi selepas bercerai. Mungkin Cik Fazli boleh kongsikanlah, ramai dalam kalangan penonton ketika ini yang mereka merasakan lepas bercerai tak ada masalah. Tapi bagi orang yang tak boleh menerima, tak bersedia tentang keadaan ini, mereka merasakan ini satu bebanan ataupun tekanan besar terhadap mereka. Mungkin Cik Fazli boleh kongsikan. Ya, oleh kerana perkahwinan ini adalah satu perkara yang besar dalam hidup, sebab ia bukan saja melibatkan dua orang, tapi melibatkan orang di sekeliling dua orang ni, kan? Okay. Sebab bila seorang lelaki mengahwini seorang wanita, dia juga membawa keluarga wanita tersebut dalam ekosistem kehidupan dia, kan? Jadi bila berlaku perceraian, dia sudah pasti akan melibatkan emosi kedua belah pihak lah. Sama ada pihak lelaki atau bekas suami ataupun wanita bekas isteri. Jadi sangat penting untuk kita perlu menguruskan kedua-dua untuk kedua belah pihak perlu ada satu mindset bahawa mereka perlu menguruskan emosi mereka dengan baik. Okay. Kita tak boleh biarkan kita dalam penafian lah. Tak apa, aku ni lelaki, aku ni perempuan kan. Kita menafikan bahawa tak apa, kita redah je kan. Tapi kalau kita tak menguruskan dengan baik, apa yang berlaku adalah kita bimbang seseorang itu mengalami kemurungan tanpa disedar ia satu kemurungan. Okey. Jadi akan menyebabkan masalah yang lebih besar lah kalau tak diuruskan dengan baik.
Dan ia berlaku kerana penafian di peringkat awalnya bahawa ianya okey, tak ada masalah. Awal-awal kita rasa tak ada masalah lah. Tapi sebenarnya penafian itu boleh membawa kepada masalah. Masalah lebih besar lah. Sebenarnya. Okey, saya suka bila Encik Fazli katakan tadi pengurusan emosi antara lelaki dan juga wanita. Kalau boleh saya tanya, mungkin berdasarkan pengalaman Encik Fazli sendiri selaku perundi motivasi, dalam kita bercakap tentang emosi, kekecewaan, saya rasa ia mungkin sedikit berat terhadap wanita. Akan tetapi selepas berlakunya perceraian, siapa pihak yang lebih terkesan? Sama ada suami ataupun isteri? Yang mana saja lebih terkesan dengan perceraian ini sebenarnya? Secara umumnya dua-dua akan terkesan lah. Cuma mungkin kadar dan faktor tu mungkin berbeza sedikit. Sebab tanggungjawab antara suami isteri mungkin berbeza. Okay. Jadi mungkin wanita mungkin dari segi kesan ataupun impak kepada perceraian tu lebih kepada menukar tanggungjawab mereka lah. Sebab wanita lebih banyak terlibat dalam mengendalikan pengurusan rumah tangga kan. Kalau dulu mungkin aktiviti ataupun tanggungjawab itu dilakukan bersama dengan pasangan, tetapi selepas berpisah mungkin tanggungjawab itu terpaksa diambil oleh satu pihak sahaja. Kalau anak-anak bersama dengan isteri, mungkin bebanan itu dipikul oleh isteri, tapi kalau oleh suami diambil oleh suami. Banyak lagi kita nak tanyakan kepada Cik Fazli. Contohnya mungkin dalam keadaan kita tak bersedia ataupun kita tak mahu perpisahan ini, mungkin itu juga boleh menyebabkan tekanan yang berlebihan kepada salah seorang pihak yang selepas proses perceraian ini. Tapi sebelum tu Syirah, kita nak bacakan dulu komen rakan kita di Facebook ini. Antaranya daripada Sawah Padi, kalau boleh saya kongsikan dengan topik hari ini. Terus terang saya katakan, kesan daripada perceraian buat saya jadi hilang kepercayaan dan juga keyakinan pada sesiapa pun. Takut dibuang ataupun ditinggalkan walaupun sekarang saya sudah berumah tangga dan ada anak-anak sendiri. Yang ini saya nak kongsikan daripada Halijah Hanif. Saya setuju dengan apa yang dikongsikan ini. Katanya perceraian hidup atau mati memang meninggalkan kesan yang mendalam. Selalunya cerai atau perpisahan memang boleh jadi depresi berpanjangan, tambahan ada anak-anak yang perlu diuruskan. Ini yang kita kongsikan tadi. Takdir yang pedih tetapi harus dilalui dengan bijak dan tabah. Cik Fazli, mungkin kita nak ambil kepada konteks atau analogi yang berbeza pula. Kalau bercerai hidup ini, kita masih melihat ada pasangan kita. Tekanan kita mungkin kepada kita melihat pasangan yang kita sayangi itu dah berpisah bersama dengan orang lain. Tapi kadang-kadang bila pasangan yang terpaksa bercerai mati ini, yang lagi-lagi kita langsung tak bersedia, tadi pagi dia keluar pergi kerja, tiba-tiba kita harus menerima bahawa berlakunya perpisahan akibat kematian, yang ini mungkin boleh menyebabkan keadaan tekanan ataupun depresi yang berpanjangan kepada individu tersebut. Ya, sudah tentu sebab dia ada dua benda lah. Maksudnya dia kehilangan orang yang dia sayang, dan institusi yang dia masih bersama itu tidak ada seorang lagi, kan. So dia mungkin mempunyai kesan yang lebih mendalam kepada diri dia. Jadi memang dia perlu segera buat plan tindakan khas lah. Plan tindakan khas untuk menghadapi situasi tersebut dan jangan pandang rendah kepada perancangan hidup. Plan tindakan khas dan jangan pandang rendah kepada perancangan hidup. Apa yang kalau boleh diperjelaskan tentang perancangan hidup itu, Cik Fazli? Dia kena tengok balik apa tanggungjawab suami atau bekas pasangan yang tak ada tu, yang dia perlu ambil alih. Dan tangani semulalah. Dan dia perlu dapatkan bantuan sebab kajian mendapati kita tak boleh tanggung sendiri seorang-seorang. Benda ni sebab ramai orang boleh tanggung sama-sama bantu kita. Tapi oleh kerana kadang-kadang orang tu menutup pintu daripada tangan orang lain untuk duduk sama membantu, menyebabkan keadaan yang boleh jadi lebih ringan menjadi beratlah sebab seseorang itu dia menutup hati dia dan hidup dia daripada dibantu oleh orang di sekeliling. Bermaksud Encik Fazli, untuk mereka yang mengalami situasi ini perlu dan juga penting untuk kita dapatkan sokongan bukan sahaja daripada keluarga tetapi juga daripada kawan-kawan dan sebagainya. Bermaksud adakah cara kita menguruskan emosi itu dengan cara kita meluahkan, kita mencari pertolongan atau macam mana ni cara yang wajar untuk kita uruskan emosi kita? Dia dua aspek lah. Pertama menguruskan emosi, yang kedua menguruskan tanggungjawab yang sudah ditinggalkan oleh pasangan yang tak ada tu kan. Jadi untuk menguruskan emosi tu ada pelbagai cara lah. Cara terbaik boleh bertemu dengan profesional yang pakar mengendalikan emosi. Dan kita kena bersedia untuk
membina mindset yang betul terhadap situasi kita hadapi. Okey, saya ambil dua apa yang Cik Fazli katakan tadi. Kita harus mendapat bantuan daripada mereka yang profesional dan kita kena bersedia untuk mindset kita. Tapi kalau kita bercakap tentang emosi ni Cik Fazli, saya kira lah melalui pengalaman sendiri juga, selepas kita melalui proses ataupun fasa perceraian ni, banyak perkara yang harus kita fikirkan. Satu, pandangan orang di sekeliling kita. Kadang-kadang itu pun boleh sebabkan depresi juga. Sebab kadang-kadang orang sekeliling, rakan-rakan di tempat kerja ke, rakan-rakan di keluarga ataupun ada keluarga, dia tak tahu apa puncanya, tapi mereka suka bukan kata buat cerita, tapi mereka suka meletakkan sesuatu serkap jarang. Kadang-kadang mereka meletakkan kesalahan-kesalahan itu di tempat-tempat yang tak sepatutnya tanpa mereka merasai melalui pengalaman yang dilalui oleh individu tersebut. Itu pun boleh menimbulkan tekanan. Kemudian kadang-kadang kita tak tahu nak luahkan kepada siapa. Nak pergi kepada yang profesional, kita tak tahu nak jumpa siapa ni. Kemudian nak luahkan kepada rakan-rakan, takut tersalah cakap dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita pendam, ini yang akhirnya menyebabkan kita tak mampu untuk kawal. Itu yang sampai kena makan ubat dan sebagainya. Mungkin ini yang kita boleh bantu kepada penonton-penonton kita. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, kadang-kadang kita, orang kata istilah jadi stuck kan. Dan sebenarnya stuck ni ada sains sebaliknya. Ada kajian Profesor Barbara Fredrickson. Dia buat kajian, didapati orang yang dalam keadaan keluh kesah dan stres dalam kata complaining dan jiwa kacau, tertekan mereka sukar untuk mencari penyelesaian terhadap masalah yang mereka hadapi. Okey. Dan orang yang dalam keadaan tenang dan relax dan ceria, dipanggil feel good situation, didapati mempunyai kemampuan untuk mencari ataupun mendapatkan idea-idea baru terhadap situasi ataupun masalah yang mereka hadapi. Okey. Benda ni dipanggil broaden and build effect. Broaden and build effect. Dia kata orang happy ataupun orang yang tenang, orang yang ceria dan optimis, dia akan dapat broaden and build effect, iaitu otak dia akan luas untuk mendapat idea dan build, dia bersedia untuk belajar benda baru dan meneroka benda baru. Okey, kalau kita ceria maknanya otak kita tu pun akan lagi besar, dia lagi luas dan lebar lah. Lebih positif betul lah tu. Kita pun lebih senang nak menerima pendapat orang dan sebagainya kan. Ya, betul. Kalau Cik Fazli nak sambung? Jadi sebab itulah kalau kita kadang-kadang orang tu stuck kan, dia stuck dia ditelan mati mak, di luar mati bapak, jiwa kacau. JKK. Jadi apa dia buat? Dia pun tanya kawan dia tu seorang yang ceria dan happy. Jadi kawan dia pun bagi maklumat, bagi suggestion yang nasihat yang sangat bernas. Dia kata, aku tak terfikirlah nasihat macam kau tu. Kau ni hebat betul lah kan. Aku tak terfikir pula, dah 2-3 bulan aku fikir kan, tak jumpa solution macam. Tapi kau senang-senang je bagi nasihat yang bagus kan. Sebab apa kawan dia boleh bagi nasihat tu? Sebab kawan dia tidak membiarkan atau tidak terbungkam dalam kesedihan dan complaining. Okey. Bermaksud kita tidak hidup dalam kesedihan itu, kita tidak terperangkap dalam kenangan-kenangan silam kita. Bermakna kita meneruskan kehidupan seadanya, Cik Fazli. Ya, betul. Sebab kesedihan tu bermula, emosi tu dia dicetuskan oleh apa yang kita fokuskan dalam fikiran kita. So kalau kita mengenang-enang benda yang menyedihkan, maka itulah yang akan menguasai emosi, menguasai diri kita. Okey, faham. Tapi kan orang kata move on. Move on. Senang lah kita cakap. Tapi kan Fiza, saya suka bila Fiza katakan tadi, Fiza katakan tadi bahawa stigma masyarakat bila kita memegang sesuatu title itu selepas kita bercerai ibu tunggal mungkin dan sebagainya. Akan tetapi kita dah masuk tahun 2024. Kadang-kadang adakah masih wajar untuk kita ambil tahu stigma masyarakat ini sedangkan kita keluar dari hubungan yang toksik mungkin. Kita keluarkan diri kita dari satu rumah tangga yang tidak bahagia. Kalau kita boleh pandang dari sudut yang positif, Encik Fazli. Ya. Secara ringkasnya masyarakat yang menentukan emosi kita, kebahagiaan kita adalah apa yang kita, macam mana kita menguruskan hidup kita kan. Masyarakat sepatutnya masyarakat akan menjadi faktor sama ada yang membantu kita ataupun membantutkan kita, bergantung kepada macam mana kita respon terhadap masyarakat tersebut. Okey, baik. So kalau kita terlalu respon sangat kepada negativiti pada masyarakat, maka itulah yang kita dapat kan. Betul. Saya sama ada dia membantu ataupun membantutkan kita. Cik Fazli, ini ada komen daripada Sawah Padi. Dia kata, dengan topik hari ini, terang saya katakan kesan daripada perceraian buat saya hilang kepercayaan dan keyakinan pada sesiapa pun. Takut dibuang atau ditinggalkan. Walaupun sekarang saya sudah berumah tangga dan ada anak-anak sendiri. Minta maaf, saya dah baca tadi. Okey, jadi
antara lain juga mungkin kos perceraian ini, kos sara hidup juga yang tinggi menjadi punca utama kepada perceraian ialah kewangan. Ini apa yang dikongsikan oleh Daryat Farhan. Bila kita bercakap tentang perkara-perkara sebegini, Cik Fazli, bila adanya depresi, dia juga menghilangkan rasa kepercayaan. Bahaya kan bila kita tak percaya, kita tak percaya pada semua orang. Bagaimana kita nak bantu penonton kita ini untuk mengatakan bahawa kalau dah sampai jodoh kita di situ, kita perlu bangun dan bangkit untuk memulakan kehidupan baru tanpa perlu adanya depresi. Kita adalah apa yang kita percaya. Kalau kita percaya benda tu bagus, kita akan gembira melakukannya. Kalau kita percaya benda tu menyakitkan kita, kita akan sentiasa berada dalam kesakitan lah. Sebab kita menyangka benda tu menyakitkan kita. Dan apa yang kita dapat, apa kita percaya itu bergantung kepada macam mana kita memproses maklumat yang kita dapat lah. So, kualiti proses maklumat tu akan menentukan apakah rumusan ataupun pengajaran yang kita dapat daripada pengalaman kita. Kan? Kalau kita melihat sesuatu dengan benda ni dipengaruhi oleh frame, dipanggil frame. So, kalau kita ambil kamera, kita letakkan frame kamera tu dalam, kalau kita pergi satu kenduri, kita ambil frame kamera, kita halakan kepada orang yang sedang bergaduh. Baik. Nasi yang tumpah ataupun kawasan-kawasan kotor tempat kenduri itu. Dan kita tunjukkan gambar tu pada orang, orang akan kata kenduri itu kenduri yang tak best, kan? Tapi kalau kita halakan kamera kita kepada pelamin yang indah, pasangan yang senyum, kanak-kanak flower girl yang comel, kan? Makanan yang sedap di atas meja. Apa tempat yang tersusun dan cantik. Apa tetamu yang berpakaian cantik. Dan kita tunjukkan gambar-gambar tu, orang kata kenduri itu kenduri yang indah. Dan sungguh wow. Orang memandang kesimpulan yang dapat daripada kejadian bergantung kepada frame tu. Kerangka yang kita, lensa yang kita letak tu kepada apa. Dan kehidupan kita bersama. Dia tak kisah kita menghadapi apa peristiwa yang kita hadapi, tetapi yang dikisahkan, yang kita dapat dalam sistem kita adalah kat mana kita letakkan pandangan hati kita. Kalau kita tengok pada benda tu, ini memang bala kepada aku dan benda mereka ni nak menyusahkan aku, mereka tak percayakan aku. Jadi kita akan nampak pengalaman aku ni memang semua menyedihkan lah. Tapi kalau kita kata inilah peluang untuk aku move on, jadi lebih baik dan bina hidup yang baru contohnya lah kan. Dan saya akan jadi hidup yang lebih baik sebab apa, saya dah ada pengalaman sebelum ini. Jadi insyaAllah in the next my life, saya akan dapat hidup yang lebih baik. Saya ada perkahwinan seterusnya, saya akan jadi lebih matang. Dan saya lebih tahu macam mana menguruskan rumah tangga. Jadi kalau kita tengok pada frame ataupun lensa yang betul, talakan ataupun halakan pada tempat yang betul, kita akan mendapati apa juga yang berlaku dalam hidup kita adalah rahmat daripada Allah. Kita lock bila kita cakap tentang perkataan bahawa kita melihat apa yang berlaku dalam kehidupan kepada kita, dugaan itu sebenarnya itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan ambil perkara yang buruk, tetapi kita lihat hikmah di sebalik musibah yang berlaku itu. Mungkin bukan hari ini, tapi memerlukan masa yang sedikit panjang, Cik Fazli. Tapi kita harus reda dan juga bersabar. Okey, baik. Tapi sebelum tu mungkin saya boleh kongsikan satu lagi daripada rakan kita, iaitu daripada Nadira Muhammad Yusof. Katanya, penceraian sesuatu yang halal tetapi tidak disukai Allah. Depresi selepas bercerai memang perkara yang perlu dielakkan untuk kelangsungan hidup. Ada banyak cara untuk menangani depresi. Salah satunya, yakin itu adalah qada dan qadar untuk kita. Daripada hidup bersama pasangan tetapi hanya berteman air mata, lebih baik kalau kita lepaskan. Semoga ada pelangi selepas hujan. InsyaAllah. Semoga ada, bukan saja ada pelangi, tapi ada cahaya di hujung terowong nanti. Baiklah Cik Fazli, di penghujung perbincangan kita ini, mungkin ada sedikit yang nak dikongsikan mengenai rumusan topik perbincangan kita pada hari ini. Ya, kita kena keluar daripada kesakitan perceraian. Dan yang siapa yang boleh mengeluarkan kita adalah diri kita sendirilah. Sebab kalau kita tak keluar, kita akan dapat kesan-kesan jangka panjang yang banyak. Ada kajian daripada Duke University oleh Matthew Dupre. Dia kata orang yang bercerai, dia menghadapi risiko 25% lebih tinggi mengalami penyakit-penyakit kronik. Dan perceraian yang kedua akan meningkatkan risiko itu kepada 77%. Jikalau ia tak ditangani, diuruskan dengan baiklah. So benda dah berlaku, apa yang kita dapat berdasarkan apa yang kita, macam mana kita menguruskan situasi kita hadapi. Kita tak boleh kawal. Ada banyak, dia macam ni, ada banyak perkara dalam hidup kita bukan kita yang pilih. Tetapi dalam semua perkara tersebut kita boleh memilih. So kita boleh memilih apa yang kita boleh buatlah. Macam mana kita menangani, melihat benda tersebut dan apa yang patut kita buat selepas ini kan.
Untuk kebaikan kita dan orang di sekeliling kita lah. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak Encik Fazli Yusof. Daripada apa yang kita bincangkan tadi dapat kita rangkumkan, satu, cari penyelesaian, kita rancang hidup kita dengan baik, dan dua juga pengurusan emosi. Dan di sebalik ini juga saya rasakan Fiza, kita sebagai masyarakat sekeliling ini kita perlu lebih cakna juga. Kalau boleh kita tanya jiran apa khabar, betul, adik-beradik apa khabar, apa khabar sebenarnya insan sekeliling kita. Jangan tengok yang jauh, tengok yang dekat dulu. Mungkin mereka ini mungkin dalam depresi, emosi dan sebagainya. Betul, saya setuju dengan apa yang Syirah katakan tadi. Dan kadang-kadang kalau kita dengar ataupun lihat ada individu-individu dalam keadaan sebegini, janganlah kita buat cerita kita sendiri ataupun kita buat konklusi kita sendiri. Tapi sebenarnya mungkin kalau orang tu tak nak bercerita, tak perlu cerita. Kita hanya doakan kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Okey, hidup harus diteruskan, insya-Allah. Pandai-pandailah kita untuk menjaga emosi kita agar tidak menjadi depresi. Dan seperti apa yang Syirah katakan tadi, bukan saja kita jaga diri kita, tapi kita ambil tahu tentang keadaan orang-orang yang terdekat dengan kita ini. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Encik Fazli Yusof, penulis motivasi kita, kerana sudi berkongsi tentang topik kita pada hari ini. Encik Fazli pernah makan punten tak? Apa tu? Bahasa Malaysia. Okey. Ini yang kita kena stay sekejap lagi ni, sebab kejap lagi kita nak tahu punten ni apa dia untuk penonton-penonton. Tahu tak? Saya tahu. Okey, dan ini sebenarnya yang tular di media sosial sampai beratur, berjam-jam. Viral ni. Okey, jadi ini kami nak kongsikan kepada anda resepi menu punten bersama dengan penonton wanita hari ini. Kita berhenti berehat seketika. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Inilah dia tadi. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Inilah yang diberi nama sebagai punten. Punten ke punten lah orang panggil macam tu. Ini adalah masakan tradisi masyarakat Jawa lah. Di sesetengah kawasan masyarakat Jawa memang suka makan punten ni yang dicicah bersama dengan sambal hijau ni. Sambal hijau ni kita panggil apa? Sambal bilis hijau. Sambal bilis hijau. Tapi kalau arwah nenek saya kan dulu dia panggil ni sambal bodoh. So kenapa dia panggil macam tu? Sebab lepas makan terus ngantuk dah. Terus lena. Okey, kita bersama dengan siapa, Syirah? Kita bersama dengan Encik Daniel Misban dan juga Puan Noraina Adibah Muhammad, isterinya. Betul. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah. Sedondon dua-duanya. Itulah dia hati sejiwa. Okey, mungkin boleh kongsikan dulu cerita pasal resepi punten ni. Bukan semua orang Jawa pandai ataupun tahu buat resepi punten ni. Okey, ini resepi turun-temurun ke ataupun macam mana? Okey, actually ini adalah resepi embah. Okey, embah tu nenek. Embah tu nenek. Okey, resepi nenek. So zaman nenek dulu pun dah ada dah benda tu. Okey, zaman nenek dulu dah ada dah benda ni. So sekarang ni kita buat baliklah benda tu. Sebab selalu kalau kenduri-kenduri orang Jawa ada buat benda ni, mama selalu buat kat kenduri. So saya pun daripada situ saya tolong buat. Okey. Dan dari situ saya tahu. Awak tolong buat Daniel? Ya. Menantu yang baik. Menantu yang baik. Walaupun Daniel tapi tetap tolong buat punten. Okey, sebelum kita nak buat sambal dan Syirah, kita nak tanya dulu. Okey, mungkin ramai juga nak tahu punten ni asalnya daripada apa? Sebab kalau kita lihat kat sini, macam ada sebekas nasi. Kita boleh kongsikan. Okey. Untuk punten ni, resepi dia ataupun isi dia adalah beras, okey, santan dan juga air. Lepas tu sedikit garam, lepas tu daun pandan sikit. Macam nasi lemak Ya, betul. Dia macam nasi lemak. So bila orang tanya, Dan, apa punten ni? Punten ni rasa dia macam nasi impit bersih nasi lemak. Okey, beras apa kita guna tu? Sebelum tu, beras apa kita guna? Beras biasa saja. Apa-apa semua ya. Saya agak-agak lah. Zaman dulu-dulu kan, dia buat nasi lemak. Nasi tu terlembik, dia tak nak buang, dia jadikan punten lah. Pandai-pandai buat teori Mungkin. Okey, jom kita tunjuk. Boleh tak tunjuk cara macam mana? Sebab dia berbeza dengan nasi lemak. Rasanya macam tu, tapi kalau kita lihat, dia akan jadi bentuk-bentuk sebegini macam kan. sampan. Ya, betul. Cuba. So, saya nak cetak dia kan. Okey, tarik-tarik macam ni, rapat. Oh, macam tu. Okey, lepas tu potong dia. Saya ingatkan ada acuannya. Nampak mudah. Okey, sambil kita nak cuba buat punten ni, okey, kita nak minta tolong Aina pula. Aina, punten ni gu dia memang dengan sambal hijau cili padi ni. Kan okey. Apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat sambal ni? Okey, bahan ni kita ada bawang merah, bawang putih, cili padi kampung. Bila
lapis yang telah digoreng dan ditumbuk kasar. Okey. Udang kering yang telah diblend. Air asam jawa dan juga minyak lah. Okey, kita punya kuali pun dah panas. Dah panas. Kita dah boleh masukkan minyak dulu, boleh? Boleh. Sambil-sambil kita nak masak tu kan kita nak tahu jugalah macam mana dengan permintaan untuk Nak try buat boleh? Okey, boleh sila. Okey, untuk permintaan sekarang ni, sebelum ni kita buat dia rasa macam biasa je macam Kejap kita. sekali. Okey, sorry. Sambil cakap. Sambil tu? Okey, kita permintaan tu biasa sangat. Kita cuba nak bagi tahu orang punten-punten orang masih lagi macam blur-blur tau. Dia Tapi viral Dia viral sebab dia bila dia leka tengok saya buat benda ni. Leka mencetak ni. Saya pun leka kawan juga saya sebenarnya. beratur pergi beli. Ya, lepas tu permintaan dia alhamdulillah. Sebelum ni actually semalam saya jumpa dengan seorang nenek ni. Dia umur dia dah umur 70. Dia kata emak dia dulu buat benda tu. So resepi ni dah sampai 70 tahun dahulu. Dia sangat, saya rasa macam 70 tahun dulu pun dah ada benda ni. Ya. Daniel, maaf lah ya, saya nak bertanya. Kalau kita tengok, kita makan dengan ikan bilis, betul? Betul. Ada ke lauk lain Saya yang takut boleh kena kita makan judge. sikit? Awak jangan, Pak. Saya kat sini, saya bahaya, Pak. Macam mana awak jadi macam ni? Okey, tarik padat dulu. Tarik padat dulu. Okey, lepas tu baru potong. Macam mana tu? Tarik padat tu macam mana? Okey, Macam ni, silakan saya tunjuk, tutorialnya. Okey, tarik. Sebab awak laju tadi. Macam ni, tarik Tarik padat. padat. Okey. Oh, So dia bila teknik tarik tu, padat tu, dah kembung macam ni kan. Baik. Lepas tu nak cantik, dia potong je. Okey. macam tu. Come on, So, Fiza, maksudnya you kita can do kena it. ambil pandai awak Awak Syirah. Pandai, you can do it. Oh, macam ni? Go. Macam ni? Yes. Macam ni? Okey, lagi rapatkan lagi. Rapatkan lagi. Tekap dia. Tekap dia. Yes, dah jadi dah. Macam Okey, ni. sekarang potong. Potong. Okey, ini maksudnya inilah kalau kita buat nasi, kita masak nasi lembik nasi yang terlebih air kat rumah tu. Jangan Inilah buang, caranya. kita ada. Kita dah cakap tadi awal kan. Boleh kita bersihkan je. Oh, macam saya juga air besar. Awak jangan Ya, macam tak tu. apa. Okey, jadi. Ini untuk yang Permulaan memang macam tu. Oh, ni permulaan macam tu. Okey, kita dah boleh masak sambal kita ke? Okey, silakan. Sambil-sambil tu kita boleh menumis. Jana, kakak rasa awak nak teruskan? Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, sekali lagi. Tadi saya dah tanya tentang lauk. Ada lauk lain ke yang boleh kita makan dengan kuntai ni? Okey, boleh, tak ada masalah. Dia macam nasi lemak juga. So macam nasi lemak, kita boleh buat dengan lauk-lauk lain kan. Sambal sotong lah, ayam masak merah lah apa. Tapi kalau dah punten ni, of course lah, paling best dengan menu-menu Jawa, betul? So kalau tanya saya, Sambal apa yang goreng? paling best? Sambal goreng boleh, sambal tahun. Oh, sedapnya sambal tahun. Saya rasa macam masuk balik lah yang saya buat ni tak cantik. Tak apa. Yang lain pun dah cantik. Boleh. Okey. Daniel cantik kan? Saya tolong Mana lah. Ya. Okey, so sekarang ni kita tengah masak sambal hijau lah. Sambal bilis hijau. Cara masak dia, masukkan bawang merah, bawang putih dengan cili padi kampung tu. Kita tumis dia sampai pecah minyak. Okey, dah sampai pecah minyak. Okey, dah settle tu nanti. Okey, kita masukkan air asam jawa, udang kering sikit. Okey, dah lama sikit, biar panas sikit. Okey, baru kita masukkan udang last sekali. Yang dah siap goreng. Macam tu. Ikan bilis yang dah siap goreng? Ya, betul. Okey. Sebab kita letak ni sebab kita nak rasa crunchy-crunchy tu lah kan? Yes, betul. Okey. Alright. Okey, Daniel sendiri untuk sehari ni kan selalunya acuan berapa banyak kita boleh buat kuantitinya ke? Okey, kalau mengikut kuantiti sekarang, hari tu seorang diri lebih kurang 8 periuk jugalah. Ush, 8 periuk tu berapa puluh biji tu? Saya pun tak kira lah berapa. Berapa ya? Kita orang kata jangan biar penonton kita tengok kita tak rasa. Ya, betul. Kena rasa. Okay, sampai kita nak tunggu kita punya cili tu masak dan nak habiskan buat ni kan. Ni boleh rasa kat sini. Ya, betul. Okey, kita ambil yang baru lah. Ya. Silakan Fiza. Syirah nak rasa tak? Syirah pun nak rasa juga. Okey, saya ambilkan. Okey. Okey, itu sambalnya. Baik. Right. Terima kasih banyak. Okey, kita makan bersama ke atau saya boleh makan dulu? Awak boleh makan Rasa dulu. dulu. So, awak tak pernah makan kan? Saya pernah tengok je. Okey. Sedap. Nasi lembik, betul? Nasi lembik makan dengan Saya Sambal pula, saya ni memang tak suka nasi keras. Kalau tak nak bagi saya makan banyak, masak nasi tu keras. Tapi kalau nasi tu lembik, makan pula dengan lauk kering-kering macam ni, sambal atau ikan goreng, sambal belacan ke, ikan bilis tu, itu saya akan makan bertambah-tambah. Lepas ni saya akan buat nasi lembik-lembik. Saya bagi kat Fiza. Macam mana rasa dia? Ada pedas-pedas. Yes. Sedap. Makan dengan sambal belacan. Makan dengan belacan goreng punya studio director saya cakap. Belacan goreng tak cili padi. Kacang Sedap. goreng. Betul. Okey, sedap kan?
Nasi dia rasa macam Sedap. mana? Nak minta dia lagi boleh? Oh, boleh. Okey, sementara Buat Fiza sambal. tambah tu dekat mana agaknya penonton-penonton boleh cari awak punya punten ni? Okey, boleh cari punten kita dekat Dapur Selasih, Jalan Kebun Kelang, Selangor. Okey, kat situ kita punya HQ. Okey, kat situlah kita buat sekarang ni untuk kita buat jualan harian kat situ. Okey, baik. Social medianya ada atau tidak? Okey, ada. Okey, silakan. Okey, kalau social media, Facebook kita iaitu Dapur Selasih dan juga kalau TikTok kita ialah Abang Bahulu. Abang Bahulu. Maknanya apa? Ada je Bahulu Bahulu tu. pun ada ke? Ya. Okey, jadi nama Abang Bahulu tu sebenarnya saya memang fokus on Bahulu before this. So punten is sampingan. So kita tak sangka sekarang ni punten dengan Bahulu dia dah go seiring lah. Seiring Ya, alhamdulillah. Sama naik. Ya, betul. Ini raya nanti boleh buat boleh demo Bahulu pula ya. Okey, Bahulu ni ada berapa jenis ni? Okey, untuk Bahulu pula kita ada macam-macam flavor tau. Kita ada 7 flavor. Wow, antaranya? Kita ada original pandan, pandan cik, krema kopi, Nutella, pandan Nutella. Panjangnya. Okey, dah laju. Selalunya permintaan tertinggi adalah Yes, Nutella. Yes. Okey, baik. Kita nak pergi berehat dahulu seketika sambil kita nak tunggu cili kita tu masak, dah pecah minyak tu kan. Dan sambil tu saya juga nak rasa kuih Bahulu ni cicah dengan air teh. Biasalah macam tu. Setelah tengok kan. Sedapnya minum petang-petang kan. Sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana. Mana yang Nutella tadi tu mana? Semua Nutella. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Kita dah pun sampai di penghujung siaran kita. Kamu dah rasa dah punten, dah rasa Bahulu. Dan kita pun dah ada perbincangan di dalam studio sebentar sahaja tadi. Tapi sebelum tu kita nak tengok juga sambal tu dah masak. Kita dah letak air asam jawa. Okey. Okey, kita tunggu dia sedikit masak lagi. Kita letakkan udang kering. Kemudian last kali kita akan letakkan ikan bilis. Ikan bilis garing ni. Fiza nampak masih lagi tak berputus asa. Tarik banyak lagi untuk mencuba di situ. Ni teknik. Tarik banyak. Tekan dekat dinding. Tekan kat dinding. Okey, kan nampak dah bentuk tu kan? Macam tu. Then cut. Macam ni. Ya. Jadilah. Jadi. Semua dia tak Orang berguling lagi kata lah. semua benda boleh belajar. Benda boleh settle. Saya setuju. Practice makes perfect kata Betul. orang. Apa tadi? Practice perfect. Practice make perfect. Ini kalau dapat makan dengan sambal sadi semalam tu kan, petang-petang Nasi lembik sambal sadi. Ya, betul. Sedapnya. Baiklah, kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Daniel Misbah dan juga Noraina Adibah Muhammad, dan juga kita nak ucapkan terima kasih juga kepada penonton-penonton yang sudi untuk memberi perhatian kepada kami, dan kami harapkan juga siaran hari ini memberi manfaat kepada anda semua. Okey, hari ini dah bercerai, dah jadi depresi, tapi kita dah bantu, dah kongsikan kepada anda tadi antara tips-tips kita kan. Mungkin kita boleh move on, kita jangan terlalu beremosi dan sebagainya. Kongsikan pada mereka yang lebih pakar. Tapi esok pula kita nak kongsikan tentang hadanah, iaitu sebab bercerai ni kadang-kadang walaupun isu tu antara ibu dan bapa, kadang-kadang anak ni yang menjadi mangsa. Isu tak selesai, anak-anak tak boleh berjumpa dengan ibu ataupun bapa. Ini kami nak kongsikan kepada anda iaitu tentang hadanah ini, bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik mungkin selepas melalui proses perceraian ini. Okey, baik, kita jumpa esok, temu janji kita jam 12.30 hari sehingga 1 tengah hari. Terima kasih semua penonton, terima kasih Fiza dan terima kasih Daniel dan juga isterinya. Kita berhenti di sini. Jaga diri, bye-bye. Assalamualaikum. Jadi. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal
kenal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari